Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Dua Zamrud, diharapkan murid-murid telah pun bersedia untuk sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, pastikan murid-murid telah pun bersiap sedia, dah mandi, dah bersarapan pagi dan telah pun sedia dengan buku tulis matematik, buku teks matematik tahun 2 jilid 2 muka surat 19 hingga 22, dan pada hari ini cikgu akan memberikan tumpuan kepada tajuk wang. Okey, maksudnya tajuk 4 di dalam buku teks matematik tahun 2 jilid 2 So pertama sekali, apa yang murid perlu buat ialah sila tuliskan hari inilah, hari Isnin 28 Julai 2021, dan tajuk baru kita telah masuk di tajuk yang keempat dalam buku teks matematik tahun 2 jilid 2, iaitu tajuk wang. Tuliskan, dan hari ini kita akan belajar untuk kenali wang. Okey, kenali wang, dan kemudian kita akan dapat mengetahui di sebalik kita kenali wang tu, kita dapat tahu nilai wang tersebut. Okey, jadi ini yang murid kena tulislah seperti biasa sebelum kita akan buat latihan di bawah nanti. Okey, cikgu terus masuk ke paparan My Viewboard. Okey, ini adalah di mana muka surat di dalam buku teks tahun matematik tahun 2 jilid 2. Okey, murid pada muka surat 19 lah. Jadi sini cikgu akan buat penerangan sedikit berkaitan tentang tajuk 4, iaitu wang. So di sini murid dapat lihat ada sebuah keluarga di antara ibu dan dua anak berbincang tentang simpanan duit. Okey, so anak kecil yang lelaki tu menyatakan, ibu tolong masukkan 100 ini dalam bank. Dan apa ibu dia cakap? Boleh, duit ini lebih selamat disimpan di dalam akaun bank. Okey, pada zahirnya kalau murid lihat dan masih ingat pada tahun 1, sebenarnya bagaimana sistem wang itu terbentuk? Ia berasal daripada penggunaan sistem barter, di mana pertukaran wang yang berlaku pada zaman dahulu. Okey, cikgu tuliskan dekat sini kita panggil dia. Okey, pada mula dia ada dikenali sebagai sistem barter. Apa itu sistem barter? Sistem barter adalah sistem tukaran barang. Okey, tukaran barang. Bagaimana barang yang ditukar itu? Mestilah, contoh, orang A dia ada telur, okey. Orang yang B dia ada ayam. Okey, sistem barter ni bagaimana pertukaran dia berlaku secara adil ialah orang yang A ni dia nak ayam. Okey, ayam yang hidup lah. Orang yang B ni pula dia mahukan telur. Jadi di sini kita tengok sistem tu berlaku adil di antara orang B dengan orang A. Okey, maksud saya kat sini, orang A mahukan ayam daripada orang B kerana orang B ada ayam. Orang B pula mahukan telur kerana orang A ada telur. Itu sebenarnya bermulanya sistem barter sebelum wujudnya wang pada zaman dulu, sehingga sekarang wang itu diperlakukan secara nilai dalam bentuk wang kertas dan juga wang shilling. Okey, wang kertas okey, dan wang kertas dan juga wang shilling. Ini murid-murid dah tahu masa tahun 1 kan. Jadi tahun 2 ni kita belajar lebih mendalam sikit. So dekat sini murid boleh rujuk muka surat 19 lah. So dekat sini cikgu nak terangkan secara zahirnya bagaimana sistem kewangan dulu wujud sebelumnya adanya wang dalam bentuk wang kertas dan shilling. Dia bermula ataupun asalnya daripada sistem barter. Yang cikgu tunjukkan ni sistem barter lah. Apa itu sistem barter? Tukaran barang secara adil lah. Okey, seterusnya kita masuk muka surat 20. Okey, kita belajar untuk kenal wang. Okey, cikgu harap murid-murid telah pun kenal wang. Apa itu wang RM10? Okey, wang RM10 ni wang RM20 lah. Okey, wang RM50, wang RM100. So cikgu ulang lah, ini duit wang kertas RM20. So jadi cikgu harap murid-murid dah tahu lah. Cikgu kejap so lah, kejap jadilah apa kan. Okey, tak apa, sama, yang penting murid-murid faham lah. Jadi dekat sini bagaimana untuk murid-murid kenali wang tersebut? Apa yang kita dapat lihat, ada 4 sekawan dekat sini. Okey, dia menyatakan dia dapat tahu wang tu pada kualiti secara zahirnya. Semua wang ni ada gambar.
Okey, daripada bergambar itulah sebenarnya kita dapat kenali jenis-jenis wang itu berbeza. Jadi ada yang murid ni cakap saiz wang tidak sama. Betul, saiz wang tu dia tidak sama dan nilai dia pun tak sama juga. So dekat sini kalau kamu tengok nilai 100 ni berwarna ungu. Selepas ni nanti apa yang cikgu nak aktiviti awak perlu buat ialah minta duit dekat ibu bapa sementara. Tak kisahlah duit shilling ataupun wang kertas, untuk awak kena pasti duit-duit tersebut. Apa ciri-ciri yang terdapat pada duit tersebut. So awak kena pasti. Jadi sekarang kalau kita tengok pula nilai wang tersebut. Mesti mana yang budak tersebut tadi nilai wang 100, dia berwarna ungu kan. So dekat situ awak kena kenal yang pertama sekali ciri wang tersebut. Okey, ciri wang. Okey, dekat sini kita nampak wang 100. Apa yang kita tengok kat sini? Ada gambar bunga raya, ada nilai 100, ada gambar yang di-Pertuan Agong yang pertama. Okey, ada tulisan Bank Negara Malaysia. Kemudian bila kita paling ke belakang wang kertas ringgit Malaysia 100 yang berwarna ungu tadi, kita nampak pemandangan Gunung Kinabalu yang ada di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu. Kemudian kalau murid lihat pula wang kertas RM50, dia ada bunga kebangsaan kita iaitu bunga raya, nilai RM50 dan juga gambar yang di-Pertuan Agong yang pertama, ada tulisan Bank Negara Malaysia dan di belakang dia ada ikonik kita panggil ni pokok kelapa sawit yang merupakan komoditi utama negara selepas pokok getah. Dan juga ada gambar bapa kemerdekaan negara kita iaitu Tunku Abdul Rahman dan ada tulisan Jawi dekat sini kan. Jadi itu adalah ciri-ciri wang RM50. Begitu juga dengan wang RM20. So murid hari ini belajar untuk mencirikan saja wang tersebut. Senang je, nanti cikgu tunjukkan. Jangan risau, bukan susah pun. Cuma apa yang cikgu awak perlu buat ialah awak kena tengok wang kertas tu, pinjam daripada mak ayah, cirikan dia juga cirikan juga wang apa kita panggil shilling, duit shilling lah. So dekat sini dia kata lihat wang kertas RM20, RM50 dan RM100 apakah sama. So dekat sini murid boleh buat keputusan. Keputusan apa dalam mencirikan duit tersebut. So kita dapatlah jawapan dia kan macam mana kan. Okey, seterusnya kita tengok nilai wang pula. Okey, apakah nilai wang? Nilai wang adalah nilai di mana wang tersebut yang kita lihat secara fizikal zahirnya. Sekejap cikgu tepikan. Secara fizikal zahirnya adalah wang kertas RM50. Awak dah tahu. Wang kertas RM20. Wang kertas berapa lagi? RM100. Okey. Wang kertas RM5. Wang kertas RM10. Apa yang cikgu tunjuk ni tak berbeza-beza lah. Dia punya nilai dia tak sama. Cuma apa yang perlu buat ialah murid kena susunkan duit yang mana yang lebih kecil membawa kepada duit yang lebih besar. Jadi itu adalah nilai wang yang murid perlu tahu. Tetapi dalam nilai wang kertas ini, okey, cikgu tulis wang kertas, terdapat juga wang shilling. Wang shilling. So dekat sini murid kena pasti juga duit-duit shilling yang utama ada pada mata wang negara kita. Murid kena tahu kan, duit 50 sen, duit 20 sen, duit 5 sen. Ada juga duit 1 sen tapi tidak dipakai sangat lah. So dia dikira pukul rata pada nombor yang terhampir pada mata wang Malaysia. Contoh kalau katakanlah kita bayar RM10 19 sen. So kita dekatkan yang paling hampir, dia akan jadi RM10.20. Itu tak apa, murid akan belajar kemudian lah. So dekat sini kita dapat lihat nilai wang RM50 yang ditunjukkan dalam bentuk perkataan dan juga, okey ni cikgu tunjuk dalam bentuk perkataan dan juga bentuk nilai wang ringgit Malaysia. RM ni ringgit Malaysia okey, ni kita dapat lihat. Ini ringgit Malaysia RM20.90. So macam mana kita tengok nilai wang tu? Nilai wang adalah kadang-kadang dia berdiri secara sendiri. Contoh nilai kertas RM20. RM20 lah. Tetapi tiba-tiba ada nilai shilling kat sini, murid kena tambahkan dia. Tambahkan nilai shilling. So dekat sini kita nampak nilai 50 sen kan. Nilai 20 sen,
nilai 10 sen dan 10 sen. Yang ini duit RM20. Jadi murid campur kat sini 5 tambah 2, 7 tambah 10 sen. Berapa? 8 tambah 10 sen. Dia jadi 9. Tetapi bila dalam perkiraan abakus nanti, kita akan dapat lihat, cikgu akan ajar murid-murid lah selepas ni bagaimana untuk membahagikan nilai duit yang ada titik di tengah-tengah ni. So dekat sini nanti ni adalah nilai sen. Okey, kawasan sini ni adalah nilai ringgit dia. Maksudnya ringgit yang murid lihat lah kat sini RM20.90. Macam ni lah dekat sini kan. Jadi untuk yang bawah ni pun lebih kurang sama. Okey, yang bawah ni pun lebih kurang sama juga nilai dia. Cuma sekarang ni murid boleh gabungkan duit tersebut. Gabungan. Jadi dekat sini kalau orang kata nak beli barang kan, dekat sini ada barang yang dijual. Murid tak perlu risau lah. Dah tahulah RM20.90, RM37.50, RM50. So, dengan menggunakan gabungan duit ini, kita dapat membayar nilai harga tersebut. Kalau contoh dia RM50 je, dia memerlukan nilai duit kertas RM50 ini. Yang ini cikgu tunjukkan. Nilai kertas RM50 saja. Tetapi kalau dia melibatkan contoh nilai RM20.90 ataupun RM37.90, dia perlu digunakan gabungan duit shilling dan juga duit kertas. Inilah yang cikgu cakap tadi tu. Gabungan duit kertas dan duit shilling. Gabungan beberapa duit kertas dan juga duit shilling. Nampak tak? Mudah je, tak susah. Okey. So, cikgu nak murid dapat cirikan dia nantilah. So, dekat situ murid tak perlu risau. Sekarang ni, ni tak perlulah muka surat 22 ni kita abaikan. Yang ni cikgu nak ajar ni macam mana murid nak mencirikan wang kertas tersebut lah. Jadi dekat sini nanti murid ambil dulu duit. Tak banyak sangat. Murid pinjamlah dekat ibu bapa duit ringgit Malaysia RM5. Murid cirikan dekat duit tu apa yang murid nampak. Seperti mana pada yang muka surat yang ni lah cikgu tunjuk kat murid. Muka surat yang ini. Cirikan dia. Okey. Kemudian murid pindahkan maklumat tersebut lah. Macam ni, dalam duit RM5 tu ada apa? Ada nilai RM5. Okey, ada gambar apa? Apa ciri dia? Mesti tengok di bahagian depan dan belakang. Depan duit tu dan belakang. Murid jangan lupa pula. So, murid cirikan dekat belakang tu ada apa, depan ada apa. Apa yang murid perlu buat yang pertama adalah latihan pertama yang boleh masuk kat sini ialah murid perlu tuliskan je lah. Senang je. Soalan yang pertama, duit berapa yang murid nak? Nilai duit. Okey, ni cikgu tulis je. Tapi ni murid kena pilih. Contoh yang pertama, murid letakkan duit RM5. Lepas tu, murid cirikanlah duit tu ada apa. Okey. Yang kedua, duit berapa ringgit murid nak letak. Tu terpulang kepada murid. Okey, latihan murid kena buat 4 saja. So, gunakan latihan ni sebaik-baik latihan. Tapi untuk duit shilling tu, cikgu rasa murid dah tahulah. Sekarang ni apa yang cikgu nak? Murid nilaikan, mencirikan duit tersebut. Seperti mana dalam my view board yang cikgu tunjuk lah. Ni contoh duit pertama duit RM5. Terpulang kepada murid tahu. Cikgu bagi 4 latihan je. Duit kertas tadi ada berapa? Cuba murid tengok. Cikgu tunjuk sekali lagi. Duit kertas dekat sini ada berapa nilai dia. So, murid kena pastikan ia betul. Okey. Kejap Okey, ni nilai dia. So, murid kena tahulah, murid pilih lah RM50, RM20, RM100, RM5, RM10. So, dia ada 5 nilai dekat situ kan. 1, 2, 3, 4, 5. So, murid cirikan duit tu depan dan belakang ada berapa. Untuk wang shilling, setakat ni tak perlulah. Tak perlu. Okey. So, itu saja latihan yang murid perlu buat. Dan kita akan jumpa nanti pada minggu hadapan. Tajuk dia mungkin masih lagi nilai wang. Untuk kenali wang tu tak adalah. So, hari ni kita akan siapkanlah hari ni. Untuk nilai wang tu cikgu tunjukkan dekat awak. Sebuah masa sekarang ni cikgu tunjuk yang biasa dulu. So, selepas siap kerja sama ada nak buat hari ni, petang ke, malam ke, besok ke, jangan sampai jumpa pada hari matematik Isnin minggu depan. Nanti kerja dah berlambak. Siapkan cepat-cepat dan isikan kehadiran. Jangan lupa kehadiran kena isi. Tekankan dekat mailing Cikgu Fauzi. Tekan tahun 2. Isikan kehadiran awak dekat sini. Macam contoh kat sini, letakkan Ain Safia. So, tekan submit sekali saja. So, itu saja sesi PDPR cikgu. Kita jumpa lagi pada Isnin minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jaga diri, hiasi peribadi, sentiasa kekal di rumah dan amalkan SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.